Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Oktober bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. 20 lelaki berpakaian seperti wanita ditahan Jawi. Guru agama di Kedah naik gaji RM100. Semua guru lantikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah bakal menerima faedah kenaikan gaji sebanyak RM100 secara one-off, sama seperti yang dinikmati penjawat awam lain. Menteri Besarnya Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor berkata ia melibatkan peruntukan dasar baharu yang diluluskan sebanyak RM622,000. Kenaikan itu diumumkan pada pembentangan bajet Kedah 2023 Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN hari ini. Selain itu, semua guru lantikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Jahit akan menerima faedah kenaikan secara one-off berjumlah RM100 seorang seperti yang dinikmati oleh penjawat awam yang lain. Peruntukan dasar baru yang diluluskan untuk perkara ini adalah sebanyak RM622,000. Beliau berkata kerajaan negeri telah menerima keluhan daripada guru-guru yang dilantik di bawah Jahit berhubung nasib sebahagian mereka yang tidak menerima kenaikan gaji tahunan disebabkan terikat dengan kontrak ketika lantikan dibuat. Kenaikan itu katanya bagi menghargai sumbangan dan pengorbanan guru-guru agama ketika mengharungi cabaran kos sara hidup ketika ini. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Sanusi berkata sejumlah 17 buah masjid dan 25 buah surau telah dinaik taraf sepanjang tahun ini. Menurut beliau, kerja naik taraf masjid dan surau di seluruh negeri Kedah akan diteruskan pada tahun 2023 dengan peruntukan berjumlah RM2 juta. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah juga memperuntukkan sejumlah RM1 juta bagi kerja-kerja menaik taraf pejabat dan Dewan Masjid Zahir. Sementara itu, semua kaki tangan awam negeri dan anggota pentadbiran negeri bakal menerima bantuan khas keuangan berjumlah RM1,500 melibatkan pembayaran berjumlah RM8 juta dan dibayar pada Disember 2022. Sebuah sekolah kebangsaan akan dibina di Bukit Antarabangsa dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2025. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata projek sekolah berkenaan telah diluluskan pada rancangan Malaysia ke-10 RMK 10 dan mampu memuatkan kira-kira 1,000 pelajar. Memetik laporan bernama, Datuk Dr. Razi berkata pembinaan sekolah baharu itu bagi jangkaan kepada kepadatan penduduk setempat pada masa akan datang. SKUK Sungai Sering Bukit Antarabangsa dibina di atas tanah seluas 5 ekar dan mempunyai 30 kelas. Setiap kelas katanya boleh menempatkan sekurang-kurangnya 35 pelajar. Beliau ditemui media selepas menghadiri bicara transformasi pendidikan bersama-sama komuniti di Dewan UK Perdana hari ini. Turut hadir Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang juga bekas ahli Parlimen Gombak. Diekori 24 jam dan ditempatkan dalam satu bangunan setiap masa. Itu antara peristiwa hitam yang dilalui 7 mangsa sindiket tawaran pekerjaan Kemboja sepanjang 5 bulan berada di Kampung Sok, Phnom Penh. Janji manis yang ditabur sindiket terbabit ternyata palsu, malah mereka dipaksa untuk terlibat dalam jenayah skam. 7 individu terbabit yang berasal dari Johor Bahru berjaya dibawa pulang dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur tengah malam semalam. Menceritakan lebih lanjut, mangsa Wan yang berusia 34 tahun berkata sebelum ini dia ditawarkan gaji lumayan iaitu $1,100 sebulan. Namun gaji dan pekerjaan yang dilakukan tidak seperti yang dijanjikan. Okey, mula dia cakap untuk pekerjaan kasino kat sana sebagai pelayan di kasino. Sampai sana di Phnom Penh kami dijemput semua untuk pergi ke satu tempat lokasi ni di Kampung Som dekat Yong Yuan Casino dan ditawarkan kerja sebagai scammer. Lepas tu kita kalau kita tak tanda tangan untuk kontrak tu, kita kena bayar balik RM15,000 Malaysia untuk pulang ke tanah air balik.
Mereka juga tidak dibenarkan menggunakan telefon sepanjang waktu bekerja, iaitu pada 12.30 hari hingga 11 malam. Sementara itu, seorang lagi mangsa, Hawa, berkata dia menerima tawaran pekerjaan di Kemboja bersama tunangnya sebagai pekerja pembersihan kasino. Tetapi malangnya, dia dipaksa untuk menjadi skamer pelaburan wang digital dengan menyasarkan orang tempatan sebagai mangsa. Ada orang puluh. Ada skot dia. Cuma dia pakai kad baru boleh keluar. Tak ada kad tak boleh keluar. Kerja dekat situ juga. Tingkat 7. Kerja untuk floor 1 sampai floor 6 untuk tidur. Jadi untuk floor 7 dan 8 adalah untuk kerja. Terdahulu, Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata seramai 453 warga negara Malaysia menjadi mangsa sindiket jenayah penipuan pekerjaan di Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. Kejayaan membawa pulang mangsa sindiket itu hasil kerjasama kementerian melalui Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh dengan kerajaan Kemboja. Tindakan 20 lelaki yang berpakaian seperti wanita mengundang padah apabila mereka ditahan bahagian penguat kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jawi menerusi serbuan op bersepadu di premis yang mengadakan aktiviti hiburan di Ibu Negara semalam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nur Delhan Yahaya berkata mereka yang ditahan merupakan warga tempatan dan disiasat mengikut Seksyen 28 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Bagaimanapun, kesemua mereka yang berusia lingkungan 22 hingga 34 tahun itu dilepaskan dengan bon jaminan setelah siasatan selesai. Operasi yang dijalankan bersama polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur itu turut menahan dua lelaki berusia 27 dan 29 tahun kerana positif dadah. Dua lelaki berkenaan direman hingga hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Nur Dilhan berkata dalam operasi yang dijalankan pada 10 malam itu, seramai 62 pengunjung premis diperiksa melibatkan 53 lelaki dan 9 wanita berusia lingkungan 19 hingga 57 tahun. Seorang lelaki dipercayai warga asing maut selepas digilis sekurang-kurangnya 5 kenderaan di kilometer 428.8 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran Jeram, Kuala Terengganu malam semalam. Dalam kejadian sekitar jam 9.30 malam itu, mangsa yang belum dikenal pasti identitinya dikatakan berjalan kaki di tengah-tengah lebuh raya berkenaan sebelum dirempuh kereta. Pemandu Proton Wajah cuba mengelak mangsa dengan membelok keretanya ke arah kanan namun gagal. Akibat rempuhan kuat, lelaki itu terpelanting sebelum digilis kenderaan lain termasuk sebuah lori sehingga anggota badannya hancur setelah diseret kira-kira 300 meter. Proton Wajah mengalami kerosakan teruk pada bahagian hadapan dan beberapa buah kenderaan lain termasuk sebuah Proton Wira turut rosak. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Abdul Rahim Maddin yang dihubungi Berita Al-Hijrah mengesahkan kejadian. Katanya mayat telah dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk tindakan lanjut. Beliau turut meminta sesiapa yang kehilangan ahli keluarga atau rakan di sekitar kawasan itu menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Muhammad Fazlul Ar-Rahman di talian 011 1781 8685 bagi membantu siasatan. Seorang lelaki warga Emas ditemukan berentung selepas rumahnya di Taman Datuk Harun, Serendah terbakar tengah malam semalam. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah berkata mangsa berusia 70 tahun dipercayai terperangkap dalam bilik tidurnya sebelum ditemui rentung. Bomba menerima laporan berhubung kebakaran itu daripada seorang wanita berusia 40 tahun. Wanita yang bekerja sebagai akaunten itu menerima panggilan telefon daripada rakannya kira-kira jam 10.30 malam yang memaklumkan rumah bapanya terbakar. Lelaki warga Emas itu tinggal bersama sepasang suami isteri iaitu adik kepada mangsa masing-masing berusia 60 dan 67 tahun. Superintendent Sufian berkata bagaimanapun pasangan suami isteri itu berjaya menyelamatkan diri dan tidak mengalami kecederaan. Menurutnya, kebakaran terbabit memusnahkan hampir 80% struktur dan barang dalam rumah mangsa.
Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kebakaran itu jam 10.35 malam sebelum berjaya memadamkan kebakaran terbabit pada jam 12.30 malam. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Solatlah secara berjemaah kerana ia lebih afdal daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Kita berehat seketika menyusul selepas ini. TV Al-Hijrah rangkul 3 anugerah Seri Angkasa 2022. Alhamdulillah bertemu lagi. Seorang lelaki warga emas meninggal dunia ketika mendaki secara berkumpulan di Gunung Pulai, Kulai, Johor pagi tadi. T. Kok Sun, 55 tahun, dilapor pengsan kira-kira 300 meter selepas memulakan pendakian dan disahkan meninggal dunia sebaik dibawa turun ke kaki gunung. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kulai, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Khairul Buang berkata Pusat Gerakan Operasi Negeri menerima panggilan kecemasan sekitar jam 9.49 pagi sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Pasukan Keluaran Operasi PKO kemudian membawa T ke kaki gunung dengan menaiki kenderaan orang awam. Mayat T diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kadar insentif pengeluaran getah IPG yang ketika ini ditetapkan pada kadar RM2.50 akan dikaji semula demi kepentingan pekebun kecil getah di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu telah dibincangkan bersama Menteri Kewangan selepas pihaknya menerima permohonan agar kadar itu dinaikkan ke paras lebih tinggi. Ramai yang memohon supaya ditingkatkan. Datuk Sri Salim bangkitkan dalam parlimen, jumpa saya berkali-kali memohon supaya RM2.50 dipertingkatkan. Saya pun dah berbincang dengan Menteri Kewangan. Kita akan lihat perkara ini. InsyaAllah kalau diberi peluang meminta semula Malaysia ini, kita akan kaji dengan teliti perkara ini untuk kepentingan pekebun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pekebun Kecil Makmur Keluarga Malaysia di Padang Awam Kampung Batu Papan dekat Bera. Menurutnya, IPG yang diperkenalkan kerajaan amat signifikan dalam usaha membantu pekebun kecil getah dalam berhadapan dengan harga getah yang tidak menentu. Kerajaan turut memperkenalkan pelbagai inisiatif serta bantuan termasuklah program tanam semula getah dengan sasaran 20,000 hektar yang kini telah mencapai penanaman 10,000 hektar melibatkan 7,180 pekebun kecil. Turut diperkenalkan skim insentif produktiviti getah melibatkan peruntukan sebanyak RM31.1 juta bagi mencapai pengeluaran hasil sebanyak 1,800 kg sehektar. Untuk rekod, pada masa ini RISDA telah menerima permohonan tanam semula getah seluas 18,524 hektar daripada 12,381 pekebun kecil di seluruh negara. Hanya 76,000 kemasukan pekerja asing direkodkan tahun ini berbanding 467,223 jumlah kuota yang telah diluluskan. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Sulaiman Mahbub berkata kekurangan 391,223 tenaga kerja asing bagaimanapun tidak boleh dipandang remeh, memandangkan ia boleh memberi kesan kepada sektor dan aliran ekonomi negara.
Jelas beliau, jumlah kuota yang telah dibayar pula ialah 416,634 kuota membabitkan sektor pembinaan, perkhidmatan, perkilangan, perladangan, pertanian, perlombongan dan pengkuarian, menjadikan jumlah keseluruhan pembayaran levi ialah RM713,890,800. And then jumlah levy kita dah collect about 700 million jumlah levy collected dan sebagainya. So I hope Ministry of Home Affairs ke atau Human Resources examine this. The civil servant the KSU should examine as to why benda ni tak jadi. Kalau dia tak datang menjejaskan prestasi sektor yang berkenaan tadi, ekonomi lambat nak pulih. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pemulihan Negara di Ibu Negara pagi tadi. Jumlah kemasukan pekerja asing yang diterima membabitkan Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam dan lain-lain. Tegasnya isu tersebut perlu dipandang serius memandangkan ekonomi dijangka akan memburuk dan dibimbangi menjurus kepada kemerosotan ekonomi yang berganda. Justru beliau berharap agar usaha pemulihan negara 2.0 dapat dilaksanakan dan dimantapkan untuk mengekalkan ketahanan ekonomi negara. Selain itu, beliau juga berharap agar agensi kerajaan dan pihak universiti untuk bersama-sama melakukan kajian yang lebih terperinci mengenai cadangan untuk mencari jalan penyelesaian sekaligus memantapkan aliran ekonomi negara. 3 program TV Al-Hijrah dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Seri Angkasa 2022 menerusi rancangan Al-Qari'ah, Hijrahkan Laguku serta Ustaz Kartun dan Robojim. Kemenangan itu melayakkan setiap pemenang kategori membawa pulang wang tunai RM5,000 serta trofi. Al-Qari'ah yang diterbitkan Rosmawani Mat Zain diumumkan sebagai pemenang selepas dicalonkan sebagai top 5 menerusi kategori rancangan agama TV terbaik. Menang dalam kategori rancangan agama TV terbaik sepatutnya memang milik TV Al-Hijrah. Kita dalam niche yang ini orang kata padang kita, ini permainan kita. Jadi kita should menang, kita patut akan datang pun rancangan TV agama terbaik patut milik kita. Jadi kita kena berusaha lebih, kita kena invest lebih, kita kena put standard yang lebih tinggi supaya kita sentiasa di atas untuk rancangan agama TV terbaik. Sementara itu, penampilan artis-artis legenda tanah air yang mentransformasi lirik lagu asal kepada lirik berunsur ketuhanan diberi pengiktirafan apabila program Hijrahkan Laguku memenangi kategori rancangan reality TV terbaik sekaligus menandingi saingannya yang lain. Dan resepi kemenangan Hijrahkan Laguku ini adalah salah satunya program Islamic reality entertainment yang ada di Malaysia ini yang disertai oleh para artis-artis legend, bukan yang memang Datuk Nesh. Bayangkan Datuk Nesh, kita ada Iwan Syahman juga yang bersama-sama dengan kita. Kita ada Rahmat Mega, kita ada Syahir, kita ada Zack Kus. Jadi mereka sendiri adalah nadi untuk program Hijrahkan Laguku. Rancangan kanak-kanak TV terbaik turut berpihak kepada TV Al-Hijrah menerusi Ustaz Kartun dan Robojim. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, kejayaan TV Al-Hijrah yang mampu bersaing dengan gegasi media negara amat membanggakan walaupun baru menjangkau usia 12 tahun. ASA 2022 Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia berlangsung selama 2 hari iaitu pada 29 dan 30 Oktober 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Malam ini, 2 lagi pencalonan dari TV Al-Hijrah bakal dipertandingkan menerusi Hijrah Berselawat dan dokumentari Sudirman Chowkit Road. Gabung 100 gerabak, RHB cipta rekod dunia. Bertemu lagi. Lebih 150 orang terbunuh dalam kejadian rempuhan semasa sambutan Halloween di daerah Itaewon, Seoul, Korea Selatan. Mangsa maut turut melibatkan 19 warga asing dari Iran, Uzbekistan, China dan Norway. Insiden turut menyebabkan lebih 70 mangsa cedera. Difahamkan insiden pada malam Sabtu itu berlaku di lorong menuruni bukit yang sempit berhampiran Hotel Hamilton. Lokasi itu dibanjiri orang ramai untuk berpesta Halloween.
Menurut saksi, ketika keadaan sesak, berlaku tolak-menolak antara orang ramai dan menyebabkan ada individu yang terjatuh. Namun punca sebenar kejadian masih belum diketahui. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkata tragedi dan bencana pada Sabtu itu tidak sepatutnya berlaku. 국민의 생명과 안전을 책임지는 대통령으로서 마음이 무겁고 슬픔을 가누기 어렵습니다. 정부는 오늘부터 사고 수습이 일단락될 때까지 국가 애도 기간으로 정하고 국정의 최우선 순위를 본건 사고의 수습과 후속 조치에 두겠습니다. Rempuhan pada Sabtu disifatkan insiden terburuk di Korea Selatan sejak tragedi feri Sewol Karam pada 2014 yang mengorbankan 304 nyawa. Sambutan semalam merupakan acara Halloween pertama di Seoul dalam tempoh 3 tahun selepas negara itu menarik balik kebanyakan sekatan COVID-19. Di Mogadishu, Somalia, sekurang-kurangnya 100 orang terbunuh dan 300 lagi cedera dalam kejadian letupan membabitkan 2 kenderaan di luar Kementerian Pendidikan Negara itu semalam. Menurut Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud, jumlah kematian dan mangsa cedera dijangka akan terus meningkat. 2 kenderaan penuh bahan letupan itu diletupkan penyerang selang beberapa minit berhampiran persimpangan Zobe yang sibuk. Insiden kemudian turut disusuli dengan tembakan dalam serangan yang menyasarkan Kementerian Pendidikan Somalia. Penyerang dilapor meletupkan kenderaan pertama terlebih dahulu, kemudian meledakkan bom pada kenderaan kedua ketika ambulans tiba dan orang ramai sedang membantu mangsa. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab walaupun Hassan menyalahkan kumpulan Al-Shabaab. Serangan pada Sabtu itu berlaku di lokasi sama insiden pengeboman terbesar di Somalia pada Oktober 2017 yang meragut nyawa lebih 500 mangsa. Lori tangki minyak yang meletup di Baghdad, Iraq pada malam Sabtu membunuh sekurang-kurangnya 9 orang dan mencederakan 13 yang lain. Menurut pihak berkuasa tempatan, kejadian itu adalah satu kemalangan dan bukan tindakan pengganas. Menurut saksi, bunyi letupan lori tangki minyak itu sangat kuat hingga menyebabkan tingkap bangunan dan kenderaan berhampiran rosak. Penduduk sekitar turut menghidu bau petrol susulan kejadian dan mengakibatkan ada yang mengalami sesak nafas. Setakat ini, punca letupan masih disiasat. Presiden Iraq Abdul Latif Rashid berjanji akan melakukan siasatan dan mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab terhadap kemalangan itu. Piawaian keselamatan dalam sektor pengangkutan dan pembinaan di Iraq sering dilanggar hingga kemalangan menjadi perkara yang biasa. Pada April 2021, lebih 80 maut dalam kebakaran hospital di Baghdad selepas botol oksigen yang tidak disimpan dengan baik meletup. Kereta api Raytheon RHB mengumumkan syarikat itu telah berjaya mencipta rekod dunia dengan menyediakan kereta api penumpang terpanjang. RHB telah menggabungkan 100 gerabak kereta api dengan panjang keseluruhan hampir 2 km untuk mencipta rekod tersebut. Gerabak kereta api itu digabungkan sempena ulang tahun ke-175 sistem kereta api Switzerland. Kereta api sepanjang 1,910 meter itu membawa 150 penumpang menyaksikan pemandangan indah di Swiss Alps. Ia bergerak sejauh 25 km dari Preda ke Alvenoy dalam masa kira-kira 45 minit. Sepanjang perjalanan, kereta api itu melalui 22 terowong helix dan melintasi 48 jambatan. Orang ramai yang tinggal di kawasan sekitar turut tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan sendiri pergerakan kereta api terpanjang itu. Skrin gergasi yang dipasang untuk menyaksikan pergerakan kereta api itu juga turut menarik 3,000 penonton. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.